Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 29 Julai. Pengiktirafan Sarawak sebagai perintis dalam penggunaan hidrogen oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan dasar kerajaan Sarawak dalam memacu pertubuhan ekonomi baharu adalah di landasan yang tepat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak bagi Undang-Undang MA 63 Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata ia juga merupakan dasar yang diperkenalkan Premier Sarawak di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 merangkumi kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian sebagai mengulas ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Peluncuran Ekonomi Madani memperkasakan rakyat di Kuala Lumpur Khamis lepas. Dalam ucapannya, Perdana Menteri mahu Sarawak dijadikan contoh dalam merintis penggunaan tenaga hidrogen untuk membangunkan industri penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. CCUS ini merupakan satu tindakan dan inisiatif yang pertama kali diambil oleh Yang Berhormat Premier kita di dalam negara Malaysia, saya kira. Dan kita buat inisiatif ini bukan saja announce saja, tapi kita buat undang-undang, kita pastikan infrastruktur untuk carbon trading CCUS ini dapat kita laksanakan. Datuk Sharifah Hasidah ditemui pemberita selepas program penghayatan nilai-nilai murni bersempena sambutan Ma'al Hijrah di Pusat Aktiviti Warga Emas Pawai Semariang di Kuching. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Semariang turut menyampaikan sumbangan kepada kira-kira 30 anak-anak yatim dari Kompleks Kebajikan Laila Taib. Lebih 60 jemaah haji dari bahagian Sibu dan Serikeh selamat tiba di lapangan terbang Sibu petang semalam. Suasana penuh kegembiraan jelas terpancar dari wajah setiap ahli keluarga yang menunggu kepulangan mereka. Bagi Ajibah Afendi, pengalaman mengerjakan ibadah haji satu tempoh yang terasa lama kerana terpaksa meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil. Hanya panggilan video disulami air mata menjadi pengubat rindu sepanjang 45 hari berjauhan dengan anak-anaknya. Namun, beliau menganggap tempoh itu satu pengorbanan untuk beliau dan suaminya yang diberikan rezeki mengerjakan haji pada usia yang masih muda. Perancangan kami yang pastinya kami akan teruskan mendaftar untuk sidaknya tu untuk mendaftar untuk haji, simpanan untuk mendaftar haji sidak dua anak kami itulah yang pastinya untuk daftar adanya supaya adanya dapat pergi menunaikan haji pada masa yang umur muda. Bagi Kajijah Jaya pula, beliau amat bersyukur dapat kembali melihat wajah ahli keluarga, lebih-lebih lagi apabila mengenangkan ada jemaah haji dari Serikeh yang meninggal dunia ketika berada di Tanah Suci. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Nak diizinkan bersama lagi. Tak dapat dikira, tak dapat perasaan tak dapat diluahkan. Gembira bercampur sedih semualah. Jemaah dari Serikeh Nur Azizi Zainuddin ketika ditemui turut meluahkan rasa syukur dan gembira apabila tiba ke tanah air. Semua ibadah yang dilakukan bersama ibu dan ayahnya berjalan lancar. Setiap tahun tabung haji punya handle untuk jemaah haji makin ditambah baik. Pengalaman so memang sebelum ni orang cakap tabung haji macam di sini, so bila sendiri pergi tu alhamdulillah memang semua lancar. Program Terbeduk Desa Fair bakal diperkenalkan semula berikutan terdapat permintaan tinggi terhadap program jualan tani itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terbeduk, Dr. Simon Sinang Bada berkata, program tersebut akan menjadi platform bagi memudahkan masyarakat tani serian memasarkan hasil pertanian, produk kraft tangan serta makanan kepada umum. Dataran Mutiara di Terbeduk merupakan kawasan cadang untuk program pasar tani tersebut dan bakal beroperasi sebulan sekali sebagai permulaan. Mula-mula kita introduce sebagai sekali setahun, tapi ada permintaan baru-baru ini supaya ianya kekerapan ditingkatkan sebagai acara bulanan. Ya, memang itulah harapan saya kalau kita melihat sambutan yang baik, boleh dibuat mingguan.
Bercakap kepada RTM di Kuching, Dr. Simon menjelaskan terbeduk Desa Fair sebelum ini dianjurkan setahun sekali sebelum diadakan secara mingguan, namun kurang mendapat sambutan sehingga terpaksa diberhentikan. Beliau juga menyambut baik cadangan untuk bekerjasama dengan negara jiran Indonesia dalam menjayakan program tersebut seperti Pasar Serikin di Bau. Kemenangan atlet Muay Thai Malaysia Kabilan Jelevan Tiagarajan menerusi Technical Knockout D1 Championship di Bangkok, Thailand 14 Julai lalu adalah di luar jangkaan. Apatah lagi ia merupakan penampilan pertama anak kelahiran Sarawak berusia 23 tahun itu dalam pertandingan berprestij dunia. Ditemui pemberita RTM, Kabilan mengakui lawannya dari Myanmar juga bukan calang-calang. Namun dengan pukulan padu tangan kanannya, beliau memenangi perlawanan dengan bergaya sekaligus membawa pulang RM45,817 sebagai bonus prestasi dalam kategori flyweight. Opponent pun memang kuat opponentnya. Sebab sebelum tu opponentnya nya dah menang. Sebelumnya lawan kami nya dah 2 kali menang KO dengan 2 Thailand. So kami saya expect pun kami boleh menangnya dalam si sangka je lah kami menangnya je. Ujarnya kemenangan tersebut merupakan hadiah kepada ibunya sebagai bukti bahawa beliau mampu beroleh kejayaan dalam sukan tersebut. Sebab kami mau buktikan lah kami untuk make her proud. Sebab selalunya risau kami dekat time lawan yang ada. Takut kami ada brain damage ke apa. So kami pun macam simok lah, takutnya simok bolanya risau. So ya kami selalu fikir kami dapatlah membuktikannya kami boleh pergi jauh macam tu juga. Nya pun speechless juga dengan kami time. Nya time nya nangka kami fight time. Nya si pergi time. Nya nangka dari live. Nya nang si expect juga kami menang time. Keluarga rakannya yang juga atlet Muay Thai Malaysia Muhammad Johan Ghazali Zulfikar turut memberi inspirasi dan sangat mempengaruhi beliau untuk bertarung dalam kejohanan tersebut. Sementara itu, Muhammad Johan atau lebih dikenali sebagai Jojo yang turut menang dalam perlawanannya pada kejohanan sama merasakan perlawanan tersebut bukan yang terbaik baginya kerana tiada pukulan knockout dibuat. Target kami mau stay dalam championship tu tapi mau naik ranking ke nombor 1 lah. Mau nombor 1. Kami belum pergi jauh. Pergi jauh. So mungkin dalam baru tahun tu. So maybe 2-3 tahun boleh kali ya. Ujarnya untuk mencapai sasaran tersebut beliau mahu kekal fokus dan menjalani latihan seperti biasa kerana apa yang paling susah adalah ketahanan mental. Walau bagaimanapun beliau percaya ia mampu dicapai menerusi sokongan keluarga. Memang selalu sebelum kami fight memang ada orang beri kata-kata semangat. Macam mun kami fight di Thailand, mungkin ada orang-orang dari gym datang pergi support di Bangkok sia. So yalah yang semangatkan kami untuk lawan lah. Ditanya perlawanan seterusnya, kedua-dua atlet bersemangat untuk kembali beraksi pada kejohanan sama September kelak juga di Bangkok, Thailand. Lagi kes tipu phone scam kali ini melibatkan seorang lelaki warga emas di Serian yang mengalami kerugian berjumlah RM635,000. Timbalan Persujujaya Polis Sarawak Datuk Macha Atta dalam satu kenyataan memberitahu mangsa berumur lingkungan 60-an merupakan seorang peniaga telah melakukan 35 transaksi kewangan. Sebelum itu, pada 17 Julai lalu, mangsa telah dihubungi seorang individu yang mengaku sebagai pegawai polis dan memberitahu kononnya akaun mangsa terlibat satu kes jenayah. Suspek memberitahu waran tangkap akan dikeluarkan ke atas mangsa dan semua akaun bank akan disiasat. Pada 21 Julai, mangsa sekali lagi dihubungi oleh individu tidak dikenali dan meminta mangsa membuka 2 akaun bank baharu dan memindahkan kesemua wangnya ke akaun tersebut. Mangsa seterusnya diarah untuk memindahkan wang miliknya ke 6 akaun berbeza yang diberikan suspek melalui 35 transaksi. Laporan polis hanya dibuat Khamis lepas setelah mangsa memaklumkan perkara tersebut kepada adiknya. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan iaitu menipu dan dengan cara tidak jujur mendorong supaya harta diserahkan.
Dua lelaki tempatan berusia 32 dan 35 tahun ditangkap berhubung kes kecurian lampu solar LED yang dipasang di sepanjang jalan Sungai Pak ke Sungai Lukut di Sibu. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zulkifli Suhaili berkata tangkapan adalah hasil laporan orang awam berkaitan kes kecurian pada penghujung bulan lepas dan awal bulan ini melibatkan 3 unit lampu solar LED bernilai lebih RM11,000. Jelas beliau, suspek yang dalam keadaan mencurigakan ditahan di tepi jalan oleh pasukan unit kereta peronda dan unit rondaan bermotosikal pada 24 Julai lalu. Hasil pemeriksaan, satu set lampu solar LED ditemui dalam kereta suspek, dua lagi dijumpai di kediaman suspek. Hasil soal siasat, kedua-dua suspek mengaku mencuri untuk kegunaan sendiri. Bagi kes kehilangan solar yang dilaporkan 58 polis ini, kesemuanya selesai. Kita berjaya menyelesaikan kesemua laporan polis yang dibuat oleh mangsa dalam kes inilah. Dan nasihat saya supaya orang awam sentiasa memberi kerjasama kepada pihak polis dalam menyampaikan apa juga maklumat berkenaan dengannya untuk kita mengambil tindakan. Pemeriksaan lanjut mendapati kedua-dua suspek mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah selain kes mencuri dan menceroboh. Ujian saringan air kencing terhadap keduanya juga didapati positif dadah jenis metafetamin. Melalui tangkapan itu, Polis Sibu berjaya menyelesaikan 4 kes kecurian infrastruktur kemudahan awam di kawasan berkenaan. Cubaan 4 pendatang asing tanpa izin parti untuk masuk secara haram ke negara ini semalam digagalkan oleh Markas Division Pertama Infanteri Malaysia. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division dalam kenyataannya berkata kehadiran parti warga Indonesia berkenaan dikesan oleh anggota yang sedang melaksanakan rondaan di sekitar sektor Batu Kaya iaitu 100 meter dari sempadan Malaysia-Indonesia kira-kira pukul 4 petang. 4 lelaki warga Indonesia itu berusia sekitar 20 hingga 48 tahun. Hasil pemeriksaan mendapati mereka tidak memiliki pasport atau pas kerja di Malaysia dan telah masuk ke negara ini melalui laluan tidak sah. Pemeriksaan lanjut juga mendapati tiada barang terlarang ditemui, manakala nilai keseluruhan barangan yang diperiksa berjumlah RM2,860 melibatkan telefon bimbit serta wang tunai. Kesemua mereka telah dibuat pengusiran melalui pos kawalan Indonesia Nanga Badau. Laporan polis berkaitan pengusiran tersebut telah dibuat di Balai Polis Lubuk Hantu. Berita itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Sabtu 29 Julai. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Salam Malaysia Madani.